Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, mari sama-sama kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala memberikan lagi keizinan kepada kita untuk kita teruskan sesi live kita pada malam ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita punya tajuk ialah 3 keunikan isteri yang suami sering terlepas pandang. Dalam 5 tahun yang lepas, kalau tak silap saya lah 5 tahun yang lepas, saya pernah jumpa dengan seorang kakak ni ketika mana kami masuk ke dalam program Train the Trainers, macam mana melatih diri untuk kita bercakap di hadapan orang ramai. Ramai program tu melibatkan 500 orang peserta. Kita buat dekat sebelah pantai timur sana. Saya ingat kakak tu, saya ingat sampai sekarang nama dia dan macam mana dia cakap kepada saya bila saya suarakan kepada dia. Waktu kita bincang-bincang tu, kita kata saya teringin untuk membantu orang ramai untuk mengatasi masalah penceraian yang berlaku di dalam negara kita yang teruk sangat ni. Dengan ilmu personality yang saya belajar, saya rasa saya perlu untuk membantu, untuk memberikan khidmat bantu kepada orang ramai. Jawapan yang diberikan oleh kakak tu saya ingat sampai hari ni. Dia kata apa? Pada pandangan akak lah, Imran tak sesuai untuk buat benda tu. Sebab apa? Sebab muka Imran muka Imran tak ada wajah yang penuh dengan kasih sayang. Bukan wajah yang macam ibu-ibu, bapa-bapa. Oh ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tuan-tuan. Sekali dia cakap macam tu, sentap, tuan-tuan. Baik, sebenarnya pada ketika tu saya teringat bila mana kakak tu cakap macam tu. Dia bawa, menyebabkan saya 2-3 hari saya fikirkan tentang aku ni sesuai ke tak duduk dalam bidang ni punya. Okey. Suara korang kuat sekarang. Dah dengar belum? Tolong komen Zat. Jelas ke belum? Siapa yang ni, yang mendengar, suara saya clear ke tak? Saya harap clear lah punya. Okey. Jadi apa yang kakak tu katakan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dia membawa ke dalam hati, menyucuk macam kena robek tu punya. 2-3 hari saya duduk fikir, aku ni tak sesuai ke? Muka aku ni memang tak sesuai untuk nak bantu orang mengelakkan masalah penceraian ke? Lepas tu bila saya fikir-fikir balik, tak ada masalah pun dengan wajah ni. Okey, apa masalah dengan muka pula? Kalau kita nak bahagia, nak ajar orang lain supaya bahagia, macam mana pula dia ada kaitan dengan muka mesti nak kena comel? Avlin Shauki tu tak adalah macam handsome sangat, tapi comel je. Tapi dia boleh je jadi penghibur yang bagus. Okey. Tak, contoh. Okey. Baik. Jadi setelah daripada tu saya mula pujuk balik diri. Okey, sebenarnya bukan masalah apa, wajah kita kena menarik ke ataupun kena comel ke apa, tak, bukan. Cumanya yang kita tak tahu sekarang ni pada hari ni ialah bagaimana untuk membawa kebahagiaan dan kegembiraan dalam hidup kita. Ini masalah dia. Berapa ramai orang yang nak bahagia dalam hidup kita, betul kan? Yang nak bahagia tu dia mesti pernah terfikir tentang mencapai hidup yang bahagia ataupun tenteram ataupun tenang. Persoalannya ialah berapa ramai yang inginkan kebahagiaan tapi dia terlupa beberapa perkara. Yang pertama, apa dia? Dia terlupa bahawasanya untuk mencapai kebahagiaan dia perlukan kepada orang lain. Dalam satu kajian yang diadakan di luar negara, okey, dia kaji tentang tubuh badan kita ni, eksperimen biologi. Unsur-unsur dalam badan kita ni, diri kita ni, fikiran kita ni, dia takkan jadi stabil melainkan dengan pertambahan unsur daripada luar. Bermaksud kita memerlukan orang lain untuk membawa unsur daripada luar bercantum dengan unsur di dalam diri kita, baru dia akan membawa kebahagiaan tu. Sebagai contohnya, kita
lemah emosi kita. Orang lain bawa emosi yang kuat, semangat, positif, bawa untuk memperbaiki diri kita, untuk menambahkan semangat kita. Ni maksudnya unsur daripada luar membantu diri kita. Jadi ini penting. Ini penting. Jadi untuk kebahagiaan, kita mesti kena faham dia bukan satu tugas perseorangan. Hang main badminton apa? Kalau main badminton dengan dinding, dia nak pukul macam mana? Jadi dalam kebahagiaan ini, membina perhubungan yang bahagia ni, hang pun nak kena ada pasangan tu, hang kena ada orang lain yang nak kena bantu hang tu. Ini nak kena faham, okey? Tugas dia bukan tugas perseorangan. Yang kedua, masalah kita bila mana kita ingin membina kebahagiaan sama ada suami ataupun isteri ialah kita tak ada ilmu untuk memperbaiki kehidupan kita ke arah yang lebih bahagia. Ini masalah kita. Bila tak ada ilmu, maka kita rasa apa yang kita buat tu semua betul. Sebab tu bila kita rasa kita dididik dengan cara yang macam tu, sehinggalah besar kita beramal dengan perkara yang macam tu, tiba-tiba kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita dengan perkara yang macam tu, dan kita rasa benda tu betul, sedangkan benda tu salah. Maka kita perlukan kepada ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Betul? Apa ramai yang setuju benda ni? Ilmu memainkan peranan penting. Kalau tak ada ilmu, Tiger Woods tu dia nak pukul kayu golf pun susah banyak. Tak tahu nak belajar daripada mana. Takkan nak tengok YouTube. Tengok YouTube cara belajar, cara pukul itu. Tak ada ilmu. Dan yang ketiga ialah dia tak ada orang yang nak ajarkan dia. Ketika mana saya nak kahwin dulu, ketika mana saya tak kahwin lagi, nak kahwin, bertunang, lepas tu tak jadi bertunang, lepas tu lepas tu kahwin, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Dekat-dekat nak kahwin tu menangis-nangis. Pada ketika tu apabila lepas kahwin pun menangis lagi. Pada ketika tu sebenarnya saya sentiasa ada guru yang sentiasa membimbing di belakang. Duduk, boleh jumpa guru ni, duduk berkongsi masalah, dan kemudian dia akan bagi tahu kepada kita apa yang perlu buat. Dan saya sangat bersyukur bila mana Allah Ta'ala menghadirkan mentor kepada saya dalam bab perhubungan, membina kebahagiaan ni. Dan saya rasa ini satu perkara yang penting untuk pasangan suami isteri, pasangan muda pada hari ini. Kalau kita nak tengok kehidupan kita bahagia dan kita dapat membina ketenteraman dalam hubungan rumah tangga kita, kita pun nak kena ada mentor, tuan-tuan. Okey. Dan yang keempat, kita nak kena belajar daripada syaitan. Dah sudah ustaz nak ajak apa pula dah. Tak, belajar daripada syaitan ni maksudnya ambil perangai dia yang bagus lah sebenarnya. Kita bila kita nak bahagia, kita cuba buat satu benda di dalam rumah tangga kita, tiba-tiba tak berjaya. Dan lepas tu tiba-tiba kita rasa macam alah, malas nak buat punya. Aku nak buat pun tak dapat sokongan. Bini tak sokong, keluarga tak sokong. Tak nak buat. Dan kita pun putus asa. Sedangkan kalau kita belajar daripada syaitan tak pernah berputus asa untuk nak menggoda manusia. Dia letakkan matlamat dia, aku nak sesatkan anak Adam. Dan lepas pada tu dia terus berusaha, tak putus asa, dia terus usaha sehingga dia dapat menyesatkan seberapa ramai anak Adam. Betul? Nak kena belajar mana ni semua, tuan-tuan. Jadi kita nak kena faham, apabila kita cuba untuk apabila kita mengatasi masalah-masalah kita ni, barulah kita akan berjaya untuk membina perhubungan yang baik di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan, ada beberapa kisah yang saya nak kena kongsikan di sini. Satu ketika baru sebelum PKP kan kita tak berpuasa lagi. Saya bawa isteri dan juga anak-anak dia makan dekat satu kedai makan. Okey, pada ketika makan tu kita duduk di sebelah satu keluarga lah. Dia pun tengah tunggu makanan, tapi dia pun sampai dulu. Lepas tu makanan sampai dekat depa. Saya tengok isteri dia pesan chicken chop. Bila chicken chop tu sampai, okey, lepas pada tu bini dia baru pegang sudu nak potong tu, lepas tu suami dia tampak tangan. Suami dia kata, tunggulah dulu, makanan lain tak sampai lagi. Okey, jadi ada lelaki yang memang perangai dia macam ni, ataupun perempuan yang perangai dia macam ni, yang dia kena tunggu semua sampai, makanan semua sampai dulu sempurna. Maksudnya semua yang dia order tu sampai dulu, baru kita boleh makan.
Berapa ramai yang macam ni? Berapa ramai yang pernah jumpa orang yang macam ni? Pernah? Saya selalu jumpa tuan-tuan. Selalu. Dia tunggu. Bini dia dah siap nak pegang sudu, dah nak makan. Dia tempat tangan dia, bini dia letak balik sudu tu. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Tunggu semua sampai. Rupa-rupanya benda yang tak sampai lagi tu makanan dia. Dia tak bagi bini dia makan. Kita kalau kita tengok bini makanan dah sampai bini punya, okey, bagi je lah dia makan, tak ada masalah. Tapi ada lelaki yang macam tu. Malah ada perempuan juga yang macam tu. Dalam satu kes lain ketika mana saya pergi ke bank, BSN kot kalau tak silap. Okey, BSN. Sampai dekat tengah beratok nak ambil nombor, ada seorang makcik, dia duduk kat depan saya. Lepas tu dia sampai dekat cik kak BSN tu, pakai baju BSN tu lah, warna kelabu tu, tudung warna hijau tu. Okey. Lepas pada tu dia pun ambil minta nombor dekat cik tu. Apa makcik nak buat apa? Cik tu tanya. Makcik nak apa? Nak apa, update buku. Kalau nak ambil update buku pun semua, dia nak kena isi borang sekian ni. Makcik isi dulu. Lepas tu makcik tu pun isilah banyak. Okey. Dan dia tak bagi lagi, cik tu tak bagi lagi nombor kepada makcik tu. Saya pun tunggu dekat belakang dia. Saya kata dekat cik tu, cik, saya nak ambil nombor, saya nak pergi ke kaunter untuk apa? Untuk urusan masukkan duit ni banyak. Boleh tak saya nak ambil nombor dulu? Cik, dia jawapan dia, sebentar cik, makcik ni tak habis tulis lagi. Selagi dah habis tulis, saya bagi nombor kat dia. Lepas tu saya bagilah kat cik. Hai, dia duk tengah tulis kot. Bagi je lah nombor tu dekat saya dulu, saya pergi dulu. Dia tulis pun lama banyak. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Jadi ada orang yang macam ni, yang macam cik ni, yang dia mesti kena tunggu ikut peraturan dia, ikut susunan dia, tuan-tuan. Jadi saya nak cerita kat sini, bukanlah mereka ni orang yang tak bagus, tak, bukan. Suami tadi tu bukannya suami yang tak bagus, tak. Tapi yang saya nak cerita dekat sini ialah manusia ni ada berbagai jenis, tuan-tuan. Ada pelbagai jenis. Dia punya karakter, dia punya personality, dia tak sama dengan kita. Bila tak sama dengan kita, adakah dia tak bagus? Tak. Bila dia tak sama karakter dengan kita, adakah kita lebih baik daripada dia? Tak. Kita nak kena faham, semua manusia tak sama. Anak yang lahir daripada apa? Seorang ibu yang sama, yang lahir tu 8 orang anak dia, 8 perangai tak sama. Ada ibu ayam yang mengeramkan 8 biji telur. Bila telur tu menetah, semua lahir dalam keadaan tak sama. Ada warna koko, ada warna kelabu, ada warna hitam. Kalau kita tengok anak ayam, dia duduk ramai-ramai dekat mak dia, mesti ada sekok hak jenis yang apa, jenis suka gerak sorang-sorang ni, duduk kat sana, duduk main sorang-sorang dia apa semua. Sampai mak dia panggil baru dia nak main. Dia kalau kita tengok anak ayam pun dia macam tu, tuan-tuan. Maksudnya lahir daripada apa? Daripada perut yang sama. 8 telur yang dieramkan oleh ibu yang sama, tapi lahir perangai tak sama, tuan-tuan. Kita ni semua macam mah yang dilombong daripada satu sumber yang sama, semua keluar jadi mah, tuan-tuan. Tapi bila dibentuk oleh persekitaran kita, ada yang keluar jadi public gold. Ada yang keluar jadi mah gelang tu, ada yang keluar jadi rantai, tuan-tuan. Ada keluar jadi jongkong mah. Okey. Ada yang keluar dia jadi anak mah. Anak mah ni kau kemas lah banyak, tak apa lah. Okay, tuan-tuan, tapi nak bagi kita dekat sini ialah dengan persekitaran yang kita dibentukkan tu, maka kita menjadi orang yang tak sama. Bila tak sama, apa perkara penting yang kita nak kena belajar dekat sini? Inilah tajuk kita pada hari ini. 3 perkara yang suami selalu terlepas pandang, keunikan yang ada pada isteri dia. Yang pertama sekali ialah hang nak kena faham, isteri hang ni tak sama macam orang lain. Jadi hang jangan banding dengan mak hang. Oh, mak boleh masak sambal udang rasa macam ni. Okey. Dia rasa tu, bila dia bubuh petai tu dekat dalam sambal udang tu, dia rasa menyengat tu. Pasal apa hang bubuh petai juga, bubuh sambal udang juga, tapi tak rasa macam tu? Okey, maka dia bandingkan dengan ibu dia.
Ada waktunya yang dia memang jenis banyak awet, dia bandingkan dengan awet dia yang lama. Sebab awet aku yang lama dulu dia boleh buat macam ni, pakai semua tip top. Okey. Oh ya Allah ya Rahman ya Rahim, siapa tak boleh pakai bagi elok sikit. Dia bandingkan tuan-tuan. Mesti bandingkan dengan kawan bini dia. Tengok kawan bini dia, oh bagusnya kawan bini ni. Ya Allah, kawan aku dia nak ayam, dia bagi ayam. Kawan aku nak makan apa-apa, dia masak apa semua. Panggil sekejap je mai dah. Balik dia marah bini dia. Siapa tak boleh buat macam bini kawan aku ni? Okey, bini kawan aku ni bagus je. Dia muda lagi daripada hang. Okey, dia tak belajar, dia bukannya mengaji agama. Okey, tapi siapa dia boleh buat macam ni? Oh, dia bandingkan. Dia bandingkan. Ini adalah kesalahan yang salah, yang selalu suami terlepas pandang. Kerana apa? Kerana isteri kita ialah limited edition. Kita nak cari yang macam dia, tak jumpa tuan-tuan. Nak cari yang macam dia, pilah ke mana pun tak jumpa. Kalau bini kita nama Fatimah Az-Zahra contohnya, okey, Fatimah Az-Zahra kulit putih, mata sepet contohnya tuan-tuan, hampir cari mungkin jumpa nama sama tapi perangai tak sama. Hampir cari mungkin apa? Jumpa yang perangai dekat-dekat nak sama sikit tapi raut wajah pun semua tak sama. Tuan-tuan, dia limited edition. Hang kena faham. Ini keistimewaan dia. Keistimewaannya dia ialah tidak ada yang sama dengan dia. Ni yang pertama. Yang kedua, kelebihan dia tak sama tuan-tuan. Ada orang boleh masak benda ni jadi sedap, tapi dia ni jenis sentuh semua benda masak tak hebat. Kalau pegang je dia pegang je kuali tu mesti hangit. Yes, ada orang yang macam ni. Tapi bila dia pegang jarum, bila dia pegang mesin, mesti jadi pakaian, mesti berjahit elok. Dia yang tu kelebihan dia. Jadi kalau hang banding kelebihan tu, okey, kelebihan orang lain macam ni, kelebihan bini hang tak macam tu, tak betul. Sebab apa? Sebab kelebihan manusia tak sama. Ini yang kita nak kena faham. Kalau kita sama tuan-tuan, mesti bini saya dengan bini tuan pun nama sama tuan-tuan. Dua-dua nama apa? Dua-dua nama Makcik Kiah, macam yang daripada tengah bincang sekarang ni. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan, ini yang perkara yang kedua. Perkara yang ketiga tuan-tuan ialah bila dah kelebihan tak sama tuan-tuan, maka kelemahan juga tak sama. Kita duk marah orang lain, balik bini dia duk tunggu dekat rumah, pakai semua elok-elok, comel apa semua. Kita balik-balik bini pakai kain batik je. Itulah kelebihan dia tuan-tuan. Mungkin bini orang lain dia tak reti pakai kain batik, mungkin bini kita terror pakai tu. Jadi tu kelebihan tu, kelemahan dia tu sebenarnya yang lain daripada orang lain, tak sama. Dan kelemahan ini kalau kita rasa dia adalah satu kelemahan, maka ia perlu sama-sama untuk kita perbetulkan. Jadi tuan-tuan, yang saya tengah cerita tadi, kisah-kisah yang saya bawakan tadi sebenarnya, ia adalah satu gambaran personality dalam kehidupan manusia. Ada berapa ramai komen yang sepanjang 3 hari saya buat live ni, okey, ada 3-4 orang yang message dekat saya, call, dia bagi tahu kata, "Ustaz, boleh tak kalau ustaz tak payah jadi ustaz sangat?" Macam mana ustaz tak payah jadi ustaz sangat? Maksudnya tak payahlah ustaz ceramah agama macam ustaz lain. Ustaz ada kemahiran ustaz. Kemahiran ustaz ialah penguasaan ustaz dekat dalam bidang personality. Kenapa ustaz tak fokuskan pembentangan ustaz kepada bidang personality? Sebenarnya dia memang dalam silibus saya. Ni saya jawab ni, dia memang dekat dalam silibus live ni punya. Saya dah susun jadual kita, dan insya-Allah kita akan mula untuk pembentangan. Kita akan tengok, isteri yang macam ni, perangai dia macam ni, okey. Rupa-rupanya dia punya sifat dia macam ni, macam ni, macam ni. Sikap dia macam ni, macam ni, macam ni. Kita akan tengok benda ni tuan-tuan. Ini nama dia personality. Dan saya akan masuk ke dalam tajuk ni. Mungkin esok ataupun lusa kita akan masuk ke dalam tajuk ni tuan-tuan. Dan saya akan mula bentangkan. Kita akan tengok sebenarnya siapa diri kita, siapa suami kita, siapa isteri kita. Dan selepas kita kenal benda ni, baru kita tahu macam mana kita nak ubah ni banyak. Cumanya saya harapkanlah, biar kalau kita nak belajar ni,
kita kongsikan dengan ramai orang supaya ramai orang boleh belajar sekali. Benda personality ni adalah satu benda yang sangat sukar untuk kita jumpa dekat dalam pembentangan dekat Malaysia ni punya. Ramai orang yang mengajar motivasi, ada yang mengajar motivasi agama, ada yang ajar agama, ada yang ajar tentang bagaimana untuk berhadapan dengan orang ramai, public speaking, tapi tak ramai sebenarnya yang ajar tentang personality. Jadi alang-alang dah saya nak kongsikan ni, minta kepada sahabat-sahabat yang ada ni, kalau boleh tolong kongsikan dengan orang lain pun semua, okey? Kita akan belajar tentang personality. Manusia ni terbahagi kepada 4 personality, dan kita akan pergi secara detail 1, 2, 3. Yang bila personality yang pertama dia sifat dia macam ni, kelebihan dia macam ni, kelemahan dia macam ni. Kita akan pergi semua dia, tuan-tuan. Okey. Jadi saya harapkan dengan perkongsian ni, maka menjawablah persoalan bahawasanya saya ni bukanlah ustaz sejati. Tak. Saya ustaz jadian, separuh ustaz, separuh tak. Sebab apa cakap macam tu? Sebab saya tak berapa banyak akan bercakap tentang ilmu agama, fiqh lah, usuluddin lah, apalah semua. Walaupun saya sendiri bidang syariah, tuan-tuan, tapi kita akan banyak bersembang tentang personality, macam mana kita nak kenal diri kita, macam mana kita nak kenal orang lain, dan daripada itu kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal diri dia, maka dia akan kenal Tuhan dia. Dan ini kita akan masuk pada sesi yang seterusnya, tuan-tuan. Tuan-tuan akan sangat-sangat seronok belajar. Macam ni rupanya diri aku. Patutlah kawan aku ni bertindak macam ni. Aku faham dah kenapa bini aku dia ni macam ni. Aku dah tahu dah siapa bini aku selalu rasa macam tu. Tuan-tuan, ada tujuan dia, ada sebab dia. Allah Ta'ala ciptakan sesuatu benda tu, tuan-tuan. Jadi sampai setakat tu dulu. Kalau ada yang rasa macam dia ada benda yang dia nak request, dia nak suruh saya cakapkan benda tu, tentang benda tu, maka dia boleh tulis dekat komen, ataupun dia boleh juga boleh nak PM, ataupun dia boleh juga untuk nak WhatsApp ke apa ke. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terus follow kita di Imran Zah, FB Imran Zah, okey, page kita, dan kita akan sentiasa kongsikan benda ni. Tuan-tuan, sekali lagi, ada berapa ramai manusia yang dia nak bahagia tapi dia tak nak belajar. Yang lebih teruk lagi ialah bila mana dia tak nak belajar tetapi dia tak nak berikan peluang kepada orang lain untuk belajar. Tuan-tuan, kalau kita nak belajar, kita share dengan orang lain, suruh orang lain pun belajar dengan kita. Kalau kita tak nak belajar pun, bagi tahu kepada orang lain supaya orang lain ada peluang untuk dia nak belajar dengan kita, tuan-tuan. Ini benda yang penting. Kerana apa? Kerana bila mana kita mampu untuk melihat kebaikan dan menyebarkan kebaikan, maka kita pasti akan melihat kebaikan di dalam diri pasangan kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi lain kali, insya-Allah.